Okay, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sofi bin Zulkifli selaku sebagai Ketua Kumpulan. Okay, saya bersama rakan saya iaitu Hafizul bin Muhammad Azni, Muhammad Hafiz bin Mahalim, Muhammad Syafwan bin Azhar. Okay, kami akan membuat pembentangan tentang subjek GMGM 3043 iaitu Pembangunan Organisasi. Okey, dalam pembentangan ni kami memilih tajuk iaitu keberkesanan penggunaan sistem teknologi identifikasi frekuensi radio iaitu RFID. Okey, sebelum tu saya akan cerita sedikit tentang pengenalan. Okey, pembangunan organisasi adalah pendekatan sistematik untuk meningkatkan sistem organisasi. Okey, secara umumnya ini adalah pendekatan strategik terancang untuk mendorong objektif dalam jangka masa yang panjang. Organisasi yang dipilih untuk tugasan ini ialah Projek Lebuh Raya Utara Selatan Berhad iaitu PLUS. PLUS ditubuhkan pada 27 Jun 1986 menggunakan nama Highway Concessionaires Berhad. Pada 13 Mei 1988, Highway Concessionaires Berhad bertukar nama kepada Projek Lebuh Raya Utara Selatan Berhad PLUS. Pada 29 Januari 2002, PLUS Express Berhad PEB diperbadankan sebagai sebuah syarikat sendirian berhad iaitu PLUS Malaysia Berhad PMB diperbadankan pada 29 November 2010 dan bergiat aktif dalam pegangan pelaburan. Okey, sebab utama kenapa kami memilih organisasi ni kerana PLUS ni merupakan pengendali tol yang terbesar di Malaysia dan salah satu yang terbesar di Asia Tenggara, Asia dan ke-8 terbesar di dunia. Okey, keberkesanan penggunaan sistem teknologi identifikasi frekuensi radio RFID. Okey, bermula 15 Januari 2022, transaksi tol menggunakan teknologi radio frekuensi identification RFID akan dilaksanakan untuk kenderaan ringan persendirian, iaitu kelas 1 di laluan Juru, Pulau Pinang hingga Skudai, Johor, di Lebuh Raya Utara Selatan, di mana dua kaedah pembayaran iaitu Touch and Go dan Smart Tag akan dihentikan secara berperingkat. Dalam pelaksanaan ini, seluruh jaringan infrastruktur lebuh raya betul di pantai barat semenanjung Malaysia akan menyediakan lorong RFID bagi memberi perkhidmatan yang lebih mudah, selamat dan pantas kepada pengguna lebuh raya. RFID sudah pun berada pelbagai industri seperti pengeluaran di mana ia boleh digunakan untuk menguruskan barang dan inventory serta juga pengenalan data dalam dokumen perjalanan seperti pasport dan bagasi yang diuruskan oleh syarikat penerbangan. Malah kebanyakan daripada kita sudah pun menggunakan RFID ni tanpa kita sedari. Okey, selain tu, kad kredit yang kita boleh lakukan sahaja pada pengimbas untuk membayar, teknologi ini juga digunakan pada kad akses pejabat ataupun kenderaan untuk kawasan perumahan. Penggunaan sistem RFID ni secara meluas dalam pelbagai platform bukanlah satu yang mengejutkan kepada kita semua kerana sistem ini menawarkan aspek isyarat yang stabil dengan waktu balas yang pantas dan pada masa yang sama ia juga kos efektif untuk digunakan. Jarak RFID boleh meliputi kawasan yang luas tetapi ia masih bergantung kepada sistem serta keperluan. Okey, kaedah diagnosis yang digunakan. Kaedah diagnosis yang digunakan adalah merupakan aspek penting bagi melakukan penyelidikan kajian. Ia bagi bertujuan memastikan kaedah pengumpulan data untuk penyelidikan kajian yang digunakan bersesuaian dengan matlamat dan objektif yang kita hendak capai. Okey, pengkaji mengambil pendekatan dengan menggunakan kaedah penyelidikan kajian kes yang menggabungkan bentuk kualitatif dan kuantitatif. Okey, apa itu bentuk kuantitatif? Bentuk kuantitatif yang kita gunakan dalam kajian ini adalah borang soal selidik iaitu sebanyak 25 responden terdiri daripada kaki tangan yang bertugas di PLUS Ipoh diminta menjawab satu set soal selidik untuk mendapatkan maklumat demografi responden beserta maklumat berkaitan dengan persediaan kerja. Seterusnya, kaedah berbentuk kualitatif pula terdiri daripada pemerhatian. Ianya bertujuan bagi mendapatkan maklumat relevan berkenaan kajian yang dijalankan. Okey, seterusnya saya akan memberi rakan saya iaitu Hafiz untuk buat pembentangan seterusnya. Okey, terima kasih sahabat saya Muhammad Sofi. Saya Muhammad Hafiz bin Halim, nombor metrik 260721. Okey, sub topik untuk pembentangan saya iaitu 4.0 perincian diagnosis.
Okey, perincian diagnosis ini akan memperlihatkan bagaimana kumpulan kami membuat perincian bagi setiap soalan kaji sidik yang disediakan. Justru melalui maklum balas soal sidik yang kami terima, berikut adalah kupasan perincian diagnosis bagi setiap peringkat di PLAS Ipoh. Okey, perincian yang pertama iaitu perincian diagnosis peringkat organisasi PLAS Ipoh. Peringkat organisasi terbahagi kepada 3 bahagian iaitu maklumat asas responden, pengurusan organisasi serta pandangan dan cadangan responden. Dalam rajah tersebut menerangkan tentang persekitaran kerja dan persekitaran umum yang menjadi faktor mampu mempengaruhi pengoperasian organisasi. Okey, perincian yang kedua iaitu perincian dan diagnosis peringkat kumpulan PLAS Ipoh. Diagnosis di peringkat kumpulan pula merujuk kepada input, komponen reka bentuk dan juga output. Hal ini menjadi keselesaan warga PLAS semasa menjalankan tugas mereka. Okey, dan perincian yang terakhir iaitu perincian diagnosis individu. Okey, proses diagnosis terakhir adalah terbahagi kepada 3 bahagian iaitu input, komponen reka bentuk dan output. Diagnosis ini melibatkan kaki tangan atau pekerja yang menjawat pelbagai jawatan di dalam organisasi tersebut. Okey, topik seterusnya 5.0 analisis data. Analisis data merupakan salah satu elemen penting dalam menzahirkan hasil dapatan daripada soal sidik yang kami perolehi. Okey, 5.1 iaitu kaedah kualitatif. Bagi kaedah kualitatif, hasil daripada pelbagai laman sesawang yang berkaitan serta artikel turut membantu kami dalam mendapatkan maklumat latar belakang organisasi yang diperlukan. 5.2 itu kaedah kuantitatif. Kaedah kuantitatif yang digunakan bagi melengkapkan tugasan ini merujuk kepada soal sidik yang diagihkan dengan menggunakan borang. Hasil dapatan kaedah kuantitatif ini dapat dihuraikan melalui pelaporan data menggunakan statistik jumlah kekerapan dan peratusan keputusan dalam jadual maklum balas yang kami perolehi. Okey, kita boleh tengok rajah ni ya. Ataupun jadual ni kita dapat lihat sebanyak 14 responden merupakan lelaki, manakala perempuan sebanyak 11 orang yang menjawab soal sidik. Sebanyak 9 responden berumur antara 18 hingga 29 tahun, 8 orang berumur antara 30 hingga 39 tahun, 6 orang berumur antara 40 hingga 49 tahun dan 2 orang berumur lebih daripada 50 tahun. Kita juga dapat lihat sebanyak 2 orang responden mempunyai grade 1 hingga 6, 16 orang bergrade 17 hingga 38, manakala 7 orang responden mempunyai 4 grade 41 hingga 54. Dapatan daripada soal sidik juga mendapati bahawa 2 orang responden baru bekerja di PLAS Ipoh kurang daripada setahun. Selain itu, seramai 3 orang berkhidmat antara 1 hingga 5 tahun. 12 orang responden telah mempunyai 5 hingga 10 tahun tempoh perkhidmatan serta 8 orang telah lebih 10 tahun berkhidmat. Okey, seterusnya saya menjemput rakan sahabat saya Hafizul untuk menyambung pembincangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizul bin Mazni, nombor matrik 260673. Okay, di sini saya akan sambung apa yang kawan saya tidak ulaskan sebelum ni. Okey. Baik, berdasarkan jadual di atas, kita boleh lihat pendapat responden berkaitan dengan pengurusan organisasi. Sebanyak 18 orang daripada 25 responden berpuas hati dengan pelaksanaan RFID. Melalui soal selidik juga, 10 orang responden sangat berpuas hati dengan kenyataan bahawa mereka berkepayaan dalam melaksanakan tanggungjawab kerja yang melibatkan pelaksanaan sistem RFID ini. Selain itu, seramai 11 orang responden sangat berpuas hati dengan bidang tugas mereka kerana ia bersesuaian dengan kelayakan yang mereka ada. Okay, kita juga dapat lihat seramai 8 orang responden agak berpuas hati dengan keahlian yang diamalkan oleh penyelia atau ketua dalam melakukan penilaian prestasi kerja mereka di PLAS Ipoh. Semua ni yang kita ambil daripada di PLAS Ipoh. Okey, terdapat 10 orang responden sangat berpuas hati dengan semangat kekitaan yang wujud setelah pelaksanaan sistem RFID dalam kalangan warga PLAS. Okey, aspek transformasi yang berlaku.
Terdapat juga kemungkinan sistem RFID ini boleh digunakan sebagai salah satu cara untuk bayaran kita di stesen minyak atau pandu lalu. Cuba kita bayangkan jika kita melalui kedai kopi atau kedai makanan segera yang menyediakan perkhidmatan pandu lalu, bayaran tidak perlu lagi dibuat secara fizikal atau kita pergi batok di kaunter depan tu. Dan juga pada masa depan ia bagi mengurangkan kebergantungan kita kepada kad tersenggo. Negara runcit luar kedai juga boleh dilakukan dengan penggunaan NFC pada telefon pintar atau urusan bayaran dilakukan melalui guna e-wallet. Inisiatif terbaru tersenggo juga dengan ini kerjasama dengan pihak berkuasa bagi memajukan lebuh raya di Malaysia dengan sistem RFID ini mempunyai potensi untuk menyediakan pengalaman perjalanan yang lebih lancar. Kepada pengguna lebuh raya, selaras dengan hala tuju negara untuk mengalakkan kaedah pembayaran tanpa tunai, tersenggo seharusnya menggabungkan pelbagai proses pembayaran lain. Selain itu, dengan menggunakan RFID ini yang dipautkan kepada tersenggo e-wallet, langkah ini sekaligus dapat menyediakan sistem yang... Terima kasih sahabat saya Muhammad Hafizul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Safar bin Azhar, 265336. Okey, saya akan sambung terangkan halangan-halangan perubahan yang dijangka di hadapan. Berikutan kekecohan mengenai sistem RFID yang tidak berfungsi dengan baik yang mengakibatkan kesesakan teruk di beberapa plaza tol di Lembah Kelang. Plus Malaysia Berhad mendapatkan maklum balas pelanggan dapat membantu mengatasi ketidaksempurnaan perkhidmatan pihaknya serta meningkatkan pengalaman plus mengartikan semula lorong smart tag ekoran rungutan daripada pengguna. Selain itu, syarikat Plus juga akan mengambil langkah proaktif seperti memasang palang berkembar, menempatkan pembantu khidmat pelanggan di semua lorong RFID dan menandakan zon pengesanan untuk mempercepatkan aliran trafik di lorong-lorong RFID. Bagaimanapun, kekecohan menunjukkan yang ada beberapa perkara perlu diberi perhatian dan diselesaikan terlebih dahulu sebelum kita boleh berfikir untuk mengimplementasikan MLFF. Walaupun mengakui kesulitan yang dialami pelanggan, Plus tidak menyebut punca sebenar yang menyebabkan sistem RFID tidak dapat berfungsi dengan baik. Berdasarkan komen-komen di media sosial, isu itu mungkin berpunca daripada tag RFID yang dikatakan mudah rosak. Bukan itu saja, sebilangan pengguna jalan raya turut kesal dengan penutupan lorong smart tag yang dilihat bercanggah dengan kenyataan. Kementerian Jalan Kerja Raya yang mendapatkan lorong tersenggo dan smart tag akan dimasukkan secara berperingkat. Selain itu, Plus pada mulanya berpendapat bahawa peningkatan mendadak bilangan pengguna RFID mungkin menjadi penyebab kegagalan sistem itu untuk berfungsi dengan baik. Namun, ini tidak benar kerana menurut Plus, migrasi RFID hanya meningkat sebanyak 10% selepas pelaksanaan pada 10 Januari dan perlu diingatkan yang jumlah tersebut adalah untuk keseluruhan lebuh raya utara selatan dan bukan hanya di Lembah Kelang. Tindakan-tindakan yang diambil untuk mengatasi halangan perubahan. Laluan RFID masih mempunyai palang buat masa ini. Bermakna pengguna masih perlu memperlahankan kenderaan apabila melaluinya. Langkah seterusnya di mana terdekat adalah sistem kutipan tol tanpa henti.
laluan tunggal SLFF dilaksanakan, di mana palang di laluan RFID akan dibuang. Peralihan daripada SLFF ke MLFF akan terjadi apabila RFID digunakan oleh majoriti pengguna dan ada sistem kerangka jelas untuk operatif mengutip bayaran tol daripada semua kenderaan termasuk pengguna bukan RFID. Apabila ini tercapai, memperlahankan kenderaan untuk membayar tol tidak lagi diperlukan kerana sistem RFID dan ANPR mampu mengecam dan mengenakan bayaran mengikut jenis kenderaan yang melalui pada kelajuan yang dibenarkan di lebuh raya. Saranan untuk syarikat dan pihak lembaga lebuh raya Malaysia yang menggunakan teknologi di Plaza Tol, penyelidikan ini membuktikan bahawa RFID adalah aplikasi yang mempunyai kebolehan dan kemudahan pengguna. Oleh itu, pihak LLM perlulah menggunakan peranti RFID tag tersebut dengan harga mampu bilik menjual peranti RFID tag tersebut dengan harga mampu bilik agar para pengguna mampu untuk menggunakannya. Sejurus ianya dapat mengurangkan kesesakan yang dialami di lebuh raya, lebih-lebih lagi pada waktu kemuncak dan musim perayaan. Pendedahan dan latihan yang lebih efektif untuk menggunakan teknologi RFID di Plaza Tol dapat dimaksimumkan. Hal ini kerana masih lagi ramai pengguna yang tidak tahu fungsi dan kegunaan RFID tag di Plaza Tol, lebih-lebih lagi pengguna di luar kawasan Lembah Kelang. Keseluruhan kajian ini ia mendapati bahawa tahap penerimaan teknologi RFID di Plaza Tol dengan menggunakan 4 faktor perspektif adalah pada tahap yang tinggi dan positif. Perspektif memerlukan pendedahan maklumat yang maksimum daripada pihak dan syarikat yang terlibat untuk membantu pengguna jalan raya lebih tahu fungsi dan kebaikan menggunakan teknologi RFID di Plaza Tol. Apabila pengguna lebih cenderung untuk menggunakan teknologi RFID di Plaza Tol, maka keadaan di Plaza Tol maupun lebuh raya akan bertambah baik dan kesesakan lalu lintas akan berkurangan. Kajian ini telah menyediakan maklumat yang boleh membantu pengguna jalan raya lebih cenderung untuk mengubah keadaan kesesakan di jalan raya. Pengguna jalan raya dan lebuh raya seharusnya menggunakan teknologi yang disediakan di Plaza Tol secara efektif bagi mengelakkan pelbagai masalah di Plaza Tol. Penggunaan pembayaran secara automatik telah diselaraskan di semua Plaza Tol bagi mengurangkan kesesakan lalu lintas, dan teknologi RFID ini diperkenalkan untuk membantu penambahbaikan serta mengelakkan berlaku kesesakan lalu lintas seperti yang berlaku sebelum-sebelum ini. Pihak yang berkenaan perlu mengambil tindakan sewajarnya untuk mengatasi masalah ini. Sekian, terima kasih daripada kumpulan kami.